Ni soalan yang saya rasa hampir semua orang pun tanya-tanya sebab apa kaki kebas. Saya sendiri pun pernah rasa kaki jadi kebas. Saya yakin anda pun mungkin pernah rasa kaki kebas, ya. Kenapa kaki kebas, kaki mak ayah kita kebas, ya? Datuk nenek kita selalu kadang-kadang tanya kenapa kaki kebas. Pasal kebas dia ada dua kemungkinan saja, ya. Dua kemungkinan. Yang pertama, masalah saraf, ya. Masalah saraf. Yang kedua, masalah salur darah, ya. Saraf dan salur darah. So dua benda utama. Kalau anda ke hospital, doktor akan kena pasti dua perkara ni, ya. Satu saraf, yang kedua salur darah. Yang mana satu yang menyebabkan masalah anda. Baik. Okey. Bila kita cakap kalau di bahagian ortopedik, yang paling kerap berlaku masalah kebas kaki ni ialah bagi pesakit kencing manis, ya, kencing manis. Apa masalah bila kencing manis? Masalah kencing manis ialah bila kalau kencing manis yang tempoh yang lama, bila tidak terkawal, dia menyebabkan kerosakan pada saraf-saraf yang kecil pada jari tu, ya. Dia menyebabkan kerosakan yang pada saraf-saraf yang kecil pada kaki, ya. Bagaimana orang yang kata kebas lutut sampai ke bawah? Ada orang yang kebas daripada pinggul sampai ke bawah. Ni kaki semua kan. Okey, jadi masalah ni mungkin melibatkan pada peringkat yang lebih atas lagi. Peringkat mana tu? Peringkat otak, ya. Otak maknanya yang mengawal saraf kita, yang paling utama sekali bahagian otak kita, ya. Otak kita. Yang kedua bahagian saraf tunjang, ya. Sebelum dia turun ke kaki tu, daripada otak dia pergi ke saraf tunjang, barulah dia berpecah pergi ke jari-jari kita, kaki kita. Jadi bahagian otak kita ni pun memainkan peranan, ya. Sebab tu kena jaga, ya. Otak kita ni bahagian ke atas sekali kat kepala kita, kan. So dia ada bahagian deria rasa, dia ada bahagian yang mengawal kekuatan kaki, pergerakan kaki. Jadi kalau yang kebas ni bahagian rasa lah. Kita ada bahagian kita panggil prefrontal cortex, ya. Motor cortex. So ada banyak bahagian otak yang ditunjukkan fungsi dia, ya. Ada fungsi dia. Jadi bahagian fungsi mana yang akan terkena bergantung kepada maksud saya, kalau bahagian mana yang kena itulah yang akan menyebabkan deria rasa tu hilang, ya. Ada bahagian yang mengawal tangan, ada bahagian yang mengawal kaki, ada bahagian yang mengawal ingatan, ada bahagian yang mengawal percakapan, ya. Otak boleh menyebabkan kaki kebas, ya. Satu lagi ialah saraf tunjang, ya. Saraf tunjang daripada otak turun ke saraf tunjang. Kalau ada sebarang tekanan pada saraf tunjang, ya, iaitu melibatkan bahagian kita panggil lambar, ya. Maknanya kat pinggul lah, lambar satu ke bawah. Kalau tekanan pada tahap tu, kita akan kebas ke kaki. Kalau tekanan pada bahagian tengkuk, tangan kita akan kebas, ya. Jadi kalau dalam topik yang kita nak bincang pada malam ni, okey, soalan nanti saya jawab, ya. Okey, kalau kebas kaki pada peringkat tekanan pada saraf tunjang pada bahagian lambar ke bawah, ya, L1, L2, ya, lambar 1 sampai ke bawah, ya, lambar 1, 2, 3, 4, 5 ataupun sacrum, ya, S1, 2, 3, 4, 5, ya, ataupun koksik, dia menyebabkan kebas pada kaki. Jadi sebab apa yang menyebabkan tekanan pada saraf tunjang ni? Macam-macam, ya. Macam-macam. Apa boleh? Slip disc boleh, ya. Slip disc pun boleh. Maknanya prolapse intervertebral disc, ya. Slip disc. Lagi spinal stenosis, maknanya saluran tempat saraf tunjang tu menyempit. Sebab apa? Proses menuaan boleh. Tulang belakang bengkok boleh. Apa lagi? Ketumbuhan boleh, ya. Jangkitan kuman, TB boleh, ya. Macam-macam pun boleh. So apa sahaja menyebabkan tekanan pada saraf tunjang atau saraf yang keluar daripada saraf tunjang tu, anak saraf tu boleh menyebabkan kebas kaki. Okey, saya jawab satu soalan, ya. Okey, soalan daripada Puan Alna Salwa Yusof, ya. Okey, kebas kaki ni kalau duduk lama tu tanda stroke ke? Bukan, ya, bukan. Jadi itu topik yang kedua yang selepas ni. Penyebab yang pertama tadi saya sebut, satu, tekanan pada saraf di otak, ya, tekanan pada otak atas apa jua sebab, ya, stroke ataupun ya, pendarahan dalam otak, tekanan pada saraf tunjang. Okey, kemudian ataupun kencing manis, ya, saraf-saraf kecil pada kaki pun boleh, ya. Okey, kalau soalan tadi kalau duduk lama tadi, itu adalah masalah kedua, iaitu masalah pada saluran darah, ya, saluran darah. Kalau salur darah kita
kita panggil blok, tersumbat, pun boleh menyebabkan kebas pada kaki. Kebas pada kaki. So sebab apa salur darah tersumbat? Salur darah tersumbat antaranya masalah adalah aterosklerosis. Masalah aterosklerosis, maksudnya salur darah kita tu dah ada plug, ada tersumbat lah. Mungkin sebab apa? Sebab pemakanan kita, kolesterol yang tinggi, itu boleh menyebabkan salur darah tersumbat. Kencing manis pun boleh menyebabkan salur darah tersumbat utama, so bukan stroke. Okey, kalau kita duduk bersila lama contohnya, kalau kita pergi masjid dengan khutbah, contoh khutbah lama, khutbah lama, dua sebab juga. Kadang kita lipat kaki tu, lipat pinggul, lipat lutut, salur darah pun boleh tersumbat. Bukan tersumbat, dia macam blok sementara, Yang kedua ialah tekanan pada saraf juga. Kita panggil sciatic nerve, tekanan pada saraf sciatic. Saraf sciatic ni dia datang daripada pinggang, daripada tulang belakang, dia pergi ke belakang pinggul kita. Kalau orang yang kurus ni, kalau saya pun tak adalah kurus sangat, tapi kalau duduk tu boleh rasa, boleh rasa kalau kita boleh gelekkan saraf tu dekat punggung, boleh rasa saraf tu. Saraf sciatic ni besar, dia lalui ke belakang punggung, dia pergi belakang peha, dan dia berpecah menjadi dua saraf utama pada bahagian belakang kaki, saraf kita panggil posterior tibial nerve dengan peroneal nerve. So ada dua anak saraf, Jadi kalau saraf ni kita duduk, katakan orang yang kurus contohnya duduk atas semen lama, keras, memang boleh dapat kaki jadi kebas, jadi kebas. Okey, tekanan pada saraf, kalau slip disc boleh menyebabkan tekanan pada saraf tunjang ataupun anak saraf. Kalau level L4, L5 ni maksudnya dia kebas bahagian mana? Bahagian buku lali, bahagian ibu jari kaki, ibu jari kelingking, tapak kaki. So dia mungkin kebas kat bahagian bawah, mungkin bahagian peha mungkin tak kebas pun. So jadi kalau yang ni perlu operate ke? Tu soalan dia kan. So biasanya kalau di hospital kita akan cuba ubat dulu, cuba fizioterapi dulu, bagi ubat vitamin B namanya, contohnya neurobion, methylcobalamin, ada beberapa jenis vitamin yang untuk saraf kita boleh bagi. Dan cuba adjust aktiviti harian kita, jangan angkat berat, jaga posture badan, cara duduk. Saya duduk ni pun tak betul sangat ni, bongkok kan. Okey, adjust cara duduk, cara angkat barang macam mana, semua tu kita kena buat dulu. Melainkan kalau dengan ubat-ubatan, fizioterapi tak jalan juga, sakit yang terlampau sangat, mungkin memerlukan pembedahan. Jadi mungkin memerlukan pembedahan tu, biasa doktor akan buat MRI dulu. Kita akan tengok tekanan tu berapa teruk tekanan tu, baru kita boleh buat pembedahan kalau perlulah. Okey, tak semua kita buat pembedahan, tapi kalau perlu, pembedahan perlu dibuat, Dan bila buat pembedahan, kita kena tentang pula dari segi apa implikasi ataupun komplikasi yang mungkin timbul, Kalau benefit, kebaikan tu lebih daripada risiko, baru kita buat pembedahan, Tidak ada pembedahan yang tak ada risiko, semua ada risiko. Tu doktor pun tahu, tapi kalau perlu buat, kita perlu buat, So, lepas ni jangan lupa boleh pergi ke YouTube channel saya, Dr. Mahathir Mohamad. Lepas tu nanti boleh subscribe, supaya tak ketinggalan lah. Jadi insyaAllah kita akan share kat sana. So kalau penulisan pula, saya banyak tulis di Malaysia Medical Gazette, mmgazette.com. Boleh banyak, banyak. Kita kalau nak cari ilmu ni, memang kita kena baca, kena baca, kena dengar, hari-hari kena menuntut ilmu. Jadi saya rasa tu je untuk malam ni. Dah panjang kan sesi. Jadi kalau ada apa-apa masalah, siapa tulis ni? Okey, kalau ada apa-apa masalah lepas ni, boleh tulis di Facebook saya. Kalau ada soalan, nanti insyaAllah itu boleh trigger, boleh trigger persoalan tu, bagus. Jadi kita boleh tahu kita nak cakap pasal apa pula lepas ni. Okay, jadi saya dan isteri mohon maaf lah kalau ada sebarang salah silap malam ni, salah kata ke, terasa hati ke, mana dah tahu kan, bergurau senda sikit sebanyak tu. Jadi saya mohon maaf. Moga ilmu malam ni bermanfaat buat semua. Doakan saya, sekeluarga semua sihat, InsyaAllah kalau ada dia beri kelapangan, boleh share lagi, buat sharing malam ni macam ni, InsyaAllah kita sama-sama timba ilmu lah untuk kebaikan.